Go. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Bulan Production hari ini akan membentangkan bab 2 iaitu konflik nilai melalui teknologi animasi. Okay, next. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Okay, next. Okay. Pengenalan. Okay, cerita rakyat Melayu makin dilupakan kerana adanya teknologi moden dan media sosial yang sering mempamerkan cerita rakyat Inggeris. Pelajar lebih menggembari cerita rakyat Inggeris kerana cerita mereka menggunakan teknologi computer generated imagery iaitu CGI yang biasa digunakan dalam animasi popular seperti Frozen. Telefon bimbit dan kemudahan Wi-Fi membuatkan pelajar tidak tahu dan tidak minat tentang cerita rakyat Melayu. Pelajar juga keliru dengan nilai yang terdapat dalam cerita rakyat Melayu kerana mereka lebih fokuskan kepada satu watak saja sedangkan dalam cerita tersebut mempunyai banyak watak. Pelajar yang ingin belajar bahasa Melayu juga akan mengalami kesukaran kerana mereka tidak terdedah dengan budaya Melayu yang selalu didedahkan dalam cerita rakyat Melayu. Next. Okay, bagi sorotan kajian, kajian Normaliza Abdul Rahim, Hazrina Abdul Halim dan Nur Syahila Mansur 2017, Normaliza Abdul Rahim dan Nur Azra Azharuddin 2017 menyatakan bahawa penyebaran cerita rakyat menggunakan teknologi dapat memberikan motivasi dan fokus dalam pembelajaran bahasa kedua. Seterusnya, kajian Normaliza Abdul Rahim 2014A mengkaji bahawa cerita rakyat Melayu semakin dilupakan dan pelbagai saranan telah diberikan supaya cerita rakyat Melayu ni lebih berkembang bukan sahaja di Malaysia. Seterusnya, kajian Hartini Muhammad Ali, Normaliza Abdul Rahim dan Siti Nurriha Sulong 2017 pula memfokuskan tentang nilai yang terdapat dalam lirik lagu cerita rakyat. Okey, kajian seterusnya ialah Muhammad Firdaus Cik Yaakob dan Normaliza Abdul Rahim 2014 yang menceritakan tentang nilai dalam cerita rakyat dilihat mampu memberi kesedaran dalam kalangan pelajar di sekolah dan di universiti. Yang seterusnya Nur Ain Mansur dan Normaliza Abdul Rahim 2017, Kevers dan Ibrahim 2016 menceritakan kajian tentang penggunaan teknologi terkini dan media sosial yang betul dapat membentuk sikap yang positif. Dan yang terakhir ialah kajian Normaliza Abdul Rahim, Nik Rafidah Nik Muhammad Afendi dan Awang Azman Awang Pawi 2017. Kajian tentang cerita rakyat ni boleh memberi nilai dalam cerita rakyat Melayu, mengandungi nilai yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Okey, seterusnya. Untuk objektif kajian, yang pertama sekali ialah mengenal pasti dan membincangkan konflik nilai cerita rakyat melalui cerita cendrawasih dan juga jengki dalam kalangan pelajar sebuah universiti di Korea. Seterusnya, metodologi kajian, seramai 10 orang pelajar Korea lelaki dan juga perempuan berumur 20 hingga 24 tahun daripada jurusan Bahasa Melayu Indonesia didedahkan dengan cerita rakyat, iaitu cendrawasih dan juga jengki. Selepas 4 minggu, pelajar diberi peluang untuk berbincang mengenai nilai yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut dalam 4 kumpulan yang kecil. Teori analisis wacana oleh Normaliza Abdul Rahim 2018A digunakan untuk menganalisis ujaran yang telah dirakam. Seterusnya, kajian ini menggunakan elemen andaian iaitu pendapat. Seterusnya, bagi keputusan dan perbincangan, saya akan menceritakan tentang sinopsis cendrawasih. Cendrawasih ini dia mengisahkan tentang seekor burung cendrawasih yang sering mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ibu. Dia bebas terbang ke mana sahaja ia mahu, sehingga dia membiarkan anaknya bersendirian di sarang. Burung pipit ternampak anak cendrawasih lalu berasa kesian. Burung pipit memberi anak cendrawasih makanan dan menjaganya dengan ikhlas sehinggalah ia boleh terbang sendiri. Setelah melihat anak cendrawasih pandai berdikari, barulah burung pipit terbang ke tempat lain dan meninggalkannya. Seterusnya. Baiklah, berikut merupakan paparan data yang telah dikumpul berdasarkan kajian cerita rakyat cendrawasih. S yang ditunjukkan merujuk kepada subjek iaitu pelajar Korea yang yakni menjadi responden untuk kajian ini. Jadi dalam cerita cendrawasih terdapat dua watak iaitu ibu cendrawasih dan juga pipit.
Ibu Cenderawasih dinilaikan sebagai bertanggungjawab, penyayang, prihatin, ambil berat dan dalam masa yang sama ada subjek yang menilaikan Ibu Cenderawasih sebagai tak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri. Bagi Pipit pula dinilaikan sebagai penyayang, ikhlas, tolong-menolong dan jujur. Jadi bagi data cerita rakyat Cenderawasih, Ibu Cenderawasih tidak bertanggungjawab kerana membiarkan anaknya disarang dinilai oleh S2, S4 dan S8. Walhal bagi S yang selainnya menilaikan Ibu Cenderawasih sebagai bertanggungjawab. Ia meninggalkan anaknya kerana mahu anaknya pandai berdikari. Jadi bagi watak Pipit, S1 hingga S8 bersetuju untuk menilaikan Pipit bersifat penyayang, suka menolong dan ikhlas kerana menjaga anak cenderawasih hingga ia pandai terbang. Jadi seterusnya. Okey, seterusnya adalah keputusan dan perbincangan untuk cerita Cengkeh dan berikut adalah sinopsis dia. Cerita ini mengisahkan seorang raja simpati dan berusaha untuk mencari ubat menolong rakyatnya kerana rakyatnya ni sukar untuk berurusan setiap kali ingin bercakap dan mereka menutup mulut kerana mulut mereka berbau busuk dengan kain. Seekor burung ini melihat keadaan di negeri ini dan serta-merta mahu menolong rakyat jelata. Pada mulanya burung itu cuba mendapatkan perhatian Puteri Raja kerana Puteri Raja juga menutup mulutnya ketika sedang bermain dengan dayang-dayang. Burung itu juga cuba memberitahu Puteri Raja untuk memakan bunga cengkeh tersebut supaya mulut berbau harum. Selepas Puteri Raja mencuba bunga tersebut, dia berpuas hati dan hasilnya dan segera memberitahu Raja. Akhirnya Raja menyuruh rakyat jelata menanam pokok cengkeh. Raja berterima kasih kepada burung. Seterusnya. Okey, baiklah. Berikut merupakan konflik nilai yang terdapat dalam cerita rakyat Cengkeh. Dalam cerita tersebut terdapat 3 watak utama iaitu Raja, Puteri Raja dan juga burung. Nilai yang terdapat pada Raja ialah bertanggungjawab, tolong-menolong, ambil berat dan berterima kasih. Nilai yang terdapat pada Puteri Raja ialah penyayang, berterima kasih, ikhlas, tolong-menolong, bertanggungjawab. Dan akhir sekali watak burung, dan nilai yang terdapat pada burung ialah jujur, ikhlas, tolong-menolong, bertanggungjawab dan baik hati. Berikut merupakan rumusan tersebut iaitu menunjukkan bahawa S1 dan S8 menunjukkan nilai bertanggungjawab iaitu Raja bertanggungjawab dalam membantu keadaan rakyatnya. Bagi S2, S6 dan S7 mendapati terdapat nilai berterima kasih iaitu nilai Raja, iaitu watak Raja dan Puteri Raja dan berterima kasih kepada burung kerana telah membantu mereka. Dan bagi S6 mendapati nilai penyayang iaitu Puteri Raja merupakan seorang yang sangat penyayang terhadap binatang. Dan akhir sekali S2, S5, S6, S7 dan S8 mendapati terdapat nilai jujur, ikhlas, tolong-menolong dan juga bertanggungjawab yang terdapat pada burung. Seterusnya. Seterusnya merupakan rumusan bagi kedua-dua cerita. Kita dapat lihat bahawa dalam cerita Cenderawasih hanya 2 watak yang disentuh iaitu Ibu Cenderawasih dengan burung pipit. Bagi cerita Cengkeh pula 3 watak yang disentuh iaitu Raja, Puteri Raja dan burung. Kesemua watak mempunyai nilai yang positif seperti bertanggungjawab, penyayang, prihatin dan sebagainya. Kecuali dalam cerita Cenderawasih terdapat satu watak yang memegang nilai negatif iaitu Ibu Cenderawasih. Nilai negatif yang disebutkan adalah seperti tidak bertanggungjawab dan pentingkan diri sendiri. Seterusnya. Kesimpulannya, jelas terbukti terdapat konflik nilai dalam perbincangan cerita rakyat bagi cerita Cenderawasih dan Cengkeh dan juga dapat memberi manfaat kepada subjek. Semua subjek yang terdapat dalam cerita rakyat ini memahami jalan cerita dalam cerita rakyat yang disampaikan. Sebagai contoh, dalam cerita Cenderawasih, semua subjek kecuali subjek 7 memberikan nilai konflik yang berbeza. Subjek 7 berkemungkinan mendapati watak pipit lebih penting. Dalam cerita Cengkeh pula, subjek mempunyai konflik nilai bagi watak Raja, Puteri Raja dan burung. Subjek 1, subjek 7 dan subjek 8 merasakan konflik nilai hanya berlaku pada watak Raja dan burung sahaja. Kajian ini dapat memberikan manfaat kepada pensyarah, guru, pelajar dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Diharapkan kajian ini akan datang dapat memberikan fokus kepada kepentingan cerita rakyat di era digital. Sekian, terima kasih.
Okey.